Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ramadan. Salam Ramadan yang ke-10. Siapa yang dah berpuasa selama 9 hari? Siapa yang dah berpuasa selama 20 hari? Tiba-tiba 20 hari kan? Okey. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, topik masih lagi berada di menuju Ramadan. Walaupun kita sudah masuk bulan Ramadan, tapi topik masih maintain kat situ sebab apa? Kita nak dapat kelebihan-kelebihan Ramadan. Kenapa kita nak tahu kelebihan Ramadan? Kita sebagai manusia, kita nak tahu kelebihan sesuatu, baru kita akan rasa semangat untuk nak buat sesuatu benda tu. Contohlah, sekarang kita nak pergi kerja. Nak pergi office. Kenapa kita pergi office? Pergi office, kalau masuk lambat, potong gaji. Kalau masuk awal, bos bagi bonus. So kita tahu dah, sebab dapat bonus tu, kita akan semangat untuk pergi office. Betul tak? Sebab apa? Kita tahu kelebihan itu. So bila tahu kelebihan, kita akan mengejar untuk dapat kelebihan. Sama juga dengan Ramadan. Kita dengar, kita tahu, oh Ramadan kena berpuasa. Okey, puasa. Okey, faham. So, kita tahu, tapi dia punya kelebihan dia kita tak berapa nampak. Kalau kita nampak, lagi kita akan semangat untuk mengejar Ramadan. So hari ni kita akan kupaskan sedikit sebanyak kelebihan-kelebihan additional benefit of Ramadan supaya kita boleh mengejar Ramadan. Okey, sebelum kita ke main course, kita buat appetizer dulu. Appetizer. Apa dia appetizer dia? Appetizer dia, seperti biasa, jangan lupa share page ni. Ada setengah daripada anda berada dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, Facebook. Anda share page tu. Sebab apa? Kalau orang lain yang mendengar ilmu ni, yang amalkan ilmu ni, best. Sebab apa saya rasa best? Bukan best sebab tengok muka saya, bukan. Bestnya sebab ilmu tu diguna pakai oleh orang lain. Anda yang share tu asbab daripada anda, pahala mengalir forever sampai anda tak ada kat dunia ni pun. Dah meninggal, tapi masih pahala berterusan. Ini yang beritahu 3 benda yang akan berterusan walaupun dah meninggal. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Tak semestinya anda kena belajar untuk kongsi, kena buat ceramah, kena buat forum talk, tak perlu. Share je pun. So, sebelum kita start, apa lagi? Share lah. Ada setengah yang masuk daripada page saya sendiri, Mahdi BZ. So, anda share page tu. Share supaya orang lain dengar. Anda pun dapat pahala berterusan insyaAllah. Okay, ready? Kena tunggu lagi kawan-kawan. Kalau nak tag kawan pun boleh juga. Supaya mereka pun masuk. Tengah pagi-pagi kan mungkin ada setengah yang tengah drive ke office ke. Ada setengah tengah hantar anak pergi sekolah ke. Ada setengah tengah makan breakfast ke. Makan breakfast? Makan breakfast nampak sangat tak puasa. Okay, ready ya? Jom kita mulakan. Apakah perkongsian menuju Ramadan? Okay, sebelum ni ada 2 series. Saya beritahu sebelum nak menuju Ramadan apa yang perlu kita lakukan. Contoh waktu tu kat Syaban lah. Waktu tu masih Syaban lagi. Tapi now dah masuk Ramadan. So bila dah masuk Ramadan, kita cakap pasal dalam Ramadan lah. Bukan menuju lagi. Ni dah sampai dah. Dah destinasi dia pun. So topik masih menuju Ramadan. Tapi kita perkongsian dan kupasan di dalam Ramadan insyaAllah. Okay. Apa maksud Ramadan? Apa makna Ramadan? Siapa boleh jawab? Okay. Jom kita buat 2-way communication. Sebab ni saya tengah macam dalam macam cakap pada diri sendiri. Tak tahu apa yang anda buat. Apa yang anda komen, apa yang anda cakap, apa yang punya pemikiran tak tahu. Kalau offline bolehlah. Ada 2 ways kan. Sebenarnya kita buat program dekat Penchala
Kita panggil beberapa few ustaz. Kita ada Datuk Ustaz Zawawi, kita ada Ustaz Haslin Bollywood, kita ada Ustaz Syamsul Debat, kita ada Datuk Ustaz Izahar. So kita buat program dekat Penchala. So Alhamdulillah, very successful event. Very good event. Okay. So jom kita mulakan. Tak mula-mula apa tadi kan. Mukadimah lama sangat. Appetizer terlalu banyak. Okay. In Ramadan. Okay, dalam bulan Ramadan ada 4 perkara yang kita perlu banyakkan. Kita perlu banyakkan sama-sama. Banyakkan. Sama-sama kita kena banyakkan. Sangat-sangat. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah kita kena buat zikir. Zikir kita kena sebut apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir tahlil yang sangat Masya Allah. La ilaha illallah. Kan kita tahlil kan? Kita tahlil, kita akan sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So zikir tu diguna pakai, bukan diguna pakai. Perlu banyakkan di bulan Ramadan. Ramadan ini kita increase gila banyak. Sebab apa? La ilaha illallah maksudnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Illallah. Pasal tu kita nak waktu dalam sujud tu kan. Duduk selepas sujud tu. Waktu kita nak baca tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa reason kita keluarkan jari satu? Untuk menafikan apa-apa Tuhan selain pada Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Satu. Tu reason dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So bulan Ramadan kita perlu banyakkan la ilaha illallah. So saya boleh sarankan kita boleh letak target. Sebab apa manusia ni dia go on target. Kalau tak ada target, kalau dia macam okeylah buat-buat ataupun tak buat ataupun lupa ataupun terlepas pandang bla bla bla. So the best tu yang saya nak sarankan, first kena ada tasbih digital. Saya bukan promosi saya tunjuk je. Kena ada tasbih digital. Satu. Ataupun tasbih yang kayu, yang pusing-pusing. Boleh juga. Tasbih tradisional. Boleh juga. Asalkan ada satu alat pengukur untuk kita jalan towards that. Sebab apa? Kalau tak ada pengukur, na'udzubillah min zalik, kemungkinan, dah maaf, kita tak akan buat. Tak akan buat. Serius. Ini saya cakap melalui pengalaman dan melalui beberapa orang yang saya bercakap. Dia kata memang kalau tak ada pengukur, memang akan lupa terus. So, perbanyakkan la ilaha illallah melalui alat pengukur. So, letak target sehari, setiap hari bukan setiap minggu. Setiap hari kita kena buat minimum sebut la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Boleh tak 1000 kali? Sebenarnya jawapan dia sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Langsung bukan tak membebankan langsung. 1000 kali lebih kurang, I think tak sampai 10 minit kot sebenarnya. Tak sampai 10 minit. Kan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah pun 1 minit mungkin boleh dapat 100 kali lebih kurang lah. So total mungkin 10 minit, okey lah, mungkin lah. Kalau buat seluruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin beberapa belas minit. 24 jam, belas minit sahaja di-spend untuk la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Okey ke? Okey. Memang okey lah kan, sebab belas minit je kot daripada Allah bagi kita 24 jam. Untuk Ramadan ni, banyak sangat kelebihan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, itu satu la ilaha illallah. Yang kedua, kita perlu banyakkan apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab tu saya tekan, sebab saya tengah beristighfar. Now dah 700 dah. Senang kan? Dan nak dekat 1000 dah pun. So istighfar Allah, Rasulullah SAW ada hadis mengatakan Rasulullah istighfar sebanyak 70 kali. Ada yang dikatakan Rasulullah beristighfar selama 100 kali. Okey, siapakah Rasulullah? Seorang yang maksum. Apa maksud maksum? Adalah manusia yang memang tak ada dosa. Manusia yang tak ada dosa dipanggil sebagai maksum. Siapakah maksum? Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, sahabat pun ada juga dosa. So nak beritahu Rasulullah yang maksum pun istighfar pada Allah SWT sebanyak 100 kali. Ini gambar kita na'udzubillah min zalik yang penuh dengan dosa. Tapi ada satu option, satu pilihan pada anda untuk tidak
beristighfar. Ada memang kita tahulah, memang tak perlu untuk satu golongan ni, yang mana kalau anda boleh bagi tahu kat saya lah, garanti uh, daripada Syawal last year, Hari Raya last year, sampailah Ramadan tahun ni, anda tak buat dosa. Tak ada dosa langsung. Bila tak ada dosa langsung, okey, tak apa, tak perlu istighfar. Tak perlu istighfar. Ada ke Nabi yang maksum pun istighfar? Ini kan kita nak usulkan macam ni. Jangan lupa istighfar. Okey, yang ketiga kita perlu banyak doa. Doa meminta apa? Doa minta syurga. Okey, itu yang ketiga tau. Doa minta syurga. Dan diikuti juga yang keempat, doa minta kelepasan api neraka. Okey, jangan lupa 4 benda ni tau. La ilaha illallah, istighfar, astaghfirullahalazim, doa minta syurga, doa minta kelepasan api neraka. Doa ni Allah wajib kabul. Allah wajib akan kabul melalui 3 cara. Dia confuse pula. Mana ada kabul? Semalam aku doa tak dapat lagi. Aku minta nak Lamborghini, tak dapat lagi. Sabar dulu. Allah boleh bagi 3 cara. Confirm bagi 3 cara ni. Okey, apa dia? Yang pertama, Allah boleh bagi on the spot. Kita minta, ya Allah, permudahkanlah perjalanan aku daripada rumah ke office. Sampai. Alhamdulillah. Tu Allah SWT izinkan tu. Itu satu. Yang kedua, doa kita Allah SWT boleh bagi, Allah SWT boleh tangguhkan dan bagi yang lebih baik. Allah tangguhkan dan beri yang lebih baik. Contohlah, macam tadi lah kita minta Lamborghini. Allah tak bagi Lamborghini. Tak bagi sekarang. Tapi Allah bagi kemudian lepas 3-4 tahun, melalui usaha kita, melalui asbab yang kita buat, Allah bagi Bugatti Veyron. Lagi dahsyat pada Lambo tu. Bugatti Veyron. Contoh lah kan. Tapi Allah ganti yang lebih baik. Baik ni tak sebenarnya lagi dahsyat. Baik ni Allah bagi kita tak kisah Pro 2. Masya Allah. Kereta Pro 2. Myvi sekalipun. Masya Allah. Boleh bergerak. Elok. Tak pening kepala. Okey je pun. So dia kata, Allah, aku doa nak kereta ni. Dapat kereta ni. Allah tak sayang aku dah ni. Aku dah usaha gila-gila. Aku zikir. Aku solat. Aku apa benda ni tiba-tiba macam ungkit pula. Fahamilah kita ni adalah hamba. Hamba dia punya status dia tak boleh minta apa benda pun pada Tuhan dia. Siapa Tuhan kita? Allah. Sebenarnya logik hamba. Nama pun hamba. Kita hamba Allah kan? Hamba min sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita amal, kita ikut. Tak ada benda nak cakap, ya Allah bagilah aku ni. Mana ada hamba boleh minta pada Tuhan. Tuhan nak bagi. Tak bagi, sudah. Itu hakikat hamba sebenar-benarnya. Tapi kita tahu kita hamba Allah, tapi Allah sendiri yang beritahu, mintalah pada aku. Okey, itu yang kedua. Allah tak bagi, Allah gantikan lebih baik. Yang ketiga, doa kita pasti wajib dikabulkan di mana? Di akhirat nanti. Bila di akhirat Allah SWT akan tengok doa kita. Okey, doa mana yang aku tak kabulkan? Hamba tahu lebih kurang macam tu, minta maaf. Allah tak sebut macam tu, tapi lebih kurang conversation itu, Allah kata, mana doa yang aku tak kabulkan? Semua aku kabulkan. Kalau tak hari ni, di akhirat nanti, aku kabulkan semua. Percaya tak percaya ke akhirat Allah SWT akan buat macam tu? Kalau tak percaya, mati dulu, kita jumpa ke akhirat. Tengok betul ke tak betul? Mati dulu. Nak mati sekarang? Boleh. Boleh pilih untuk buat benda tu. Okey, 4 benda kita kena banyakkan. Okey. Saya sebenarnya tengah tengok buku, tengah rujuk kepada buku nama dia Kelebihan Ramadan. Bila kita baca Kelebihan Ramadan, setiap pagi saya akan baca bersama dekat rumah bersama ibu dan juga makcik saya. So Fadilat Ramadan hari-hari kita baca. Sebab bila kita baca, kita tahu memang kelebihan, kita punya kegerahan nak buat tu lagi semangat. Macam tadilah. Sebab apa anda share page ni? Kalau aku share, kalau orang lain baca, aku dapat pahala. Nak lah. Share. Orang yang tak share tu maksud dia banyak dah pahala dah tu sebenarnya. Macam tak payahlah share. Pahala aku banyak. Tengok bahu kanan. Berat.
Tiba-tiba. Okey. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ada lima kelebihan di bulan Ramadan ni. Ada 5 benda, 5 perkara yang belum pernah diberi oleh mana-mana kaum terdahulu. Yang pertama apa dia? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Mulut kasturi ya. Lagi harum daripada bau kasturi. Kalau tak percaya, letak tangan macam ni. Dekat sikit, buat. Bau tak? Lagi teruk bau kasturi. Lagi tak boleh belah. Tu ada orang pengsan. Ada orang pengsan, bau sendiri. Okey, tak apalah. So, maksud dia bukanlah macam tu. Bukanlah perumpamaan sampai macam, bau Ustaz. Tak bau kasturi pun lagi teruk aja lah. Memanglah di sisi Allah perumpamaan dia tu, mulut dia tu lagi wangi daripada mulut kasturi, daripada bau kasturi. Mulut kasturi jadi. So maksud dia Allah SWT letak kita punya darjat dia tu, kita punya bau mulut yang hakikat dia, yang biologinya berbau tak menyenakkan, tapi Allah letak maqam dia tu lebih wangi daripada kasturi. Which means kalau bau mulut pun boleh jadi macam tu, lebih wangi daripada kasturi. Ini kan pula semua benda-benda yang ada pada kita, semua physically kita, semuanya insya-Allah di bulan Ramadan ni memang semuanya akan jadi power. So manusia ni sebenarnya pelbagai, nak kata apa, pelbagai tahi tau. Pelbagai tahi. Sebab apa saya kata pelbagai tahi? Contoh daripada atas sampai ke bawah, tengok daripada atas rambut kita. Kalau tak mandi lama jadi apa? Busuk, ada kelimumur, ada kuman, ada kutu, macam-macam kan ada. Bawah sikit. Telinga dipenuhi dengan apa? Tahi telinga. Apa lagi? Hidung dipenuhi apa? Tahi hidung. Mulut, tahi gigi, bau apa? Leher, daki, kuman and so on, bawah, ketiak penuh dengan bau and so on. Manusia ni daripada atas sampai bawah, minta maaf kita cakap reality sikit, reality. Mungkin macam tak boleh terima, tapi ini reality. Manusia ni memang penuh dengan busuk, tahi. Tapi manusia adalah sebaik-baik umat ni Allah beri Ramadan ni especially kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam Ramadan ni ada 5 perkara yang memang tak ada kepada orang lain. So mulut yang berbau pun Allah kata lagi dahsyat daripada bau kasturi. Just imagine benda-benda lain. Masya Allah. Okey, yang kedua dikatakan ikan-ikan di lautan. Ikan-ikan di lautan ni memohon keampunan. Okey, dia kata kat sini memohon keampunan atau beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka puasa. Ini hadis Abu Hurairah yang beritahu Rasulullah sabda. So janganlah lepas ni pergi kat lautan, pergi ke tempat tepi ada ikan kat situ, tak dengar pun dia istighfar. Biar betul hadis ni. Janganlah. Ni semua adalah perumpamaan yang memang mereka laku. Tapi bagaimana bahasa-bahasa ikan? Wallahu alam bisawab. Allah SWT yang memerintahkan mereka semua. So, ikan-ikan di lautan. Okey, soalan. Berapa banyak ikan di lautan? Pernah tak kita dengar seorang nelayan balik, dia kata, hari ni mogok lapar. Sebab apa? Tak ada ikan. Ikan semua tak nak keluar. Ikan dah habis dah pun. Pernah tak kita dengar dalam statistik kajian dunia, ikan sedang pupus. Pernah kita dengar tak? Hari-hari ada je orang makan ikan. Kat restoran mamak tu kalau sehari ikutkan berapa ratus ikan dikorbankan setiap hari. Dikorbankan. So kalau tu satu kedai mamak. Kalau satu KL, kalau satu Malaysia, satu dunia, berapa bilion ikan yang dimakan setiap hari. And yet, tak pernah dengar pun satu hari ikan habis. Okay. Kenapa ikan banyak di lautan? Kenapa? Kenapa ikan banyak di lautan? Siapa boleh jawab? Kenapa tak ada ikan di lautan?
Tak tahu kan? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Jawapan dia adalah kerana tiada kucing di lautan. Okey. Kita move. Ni hanyalah joking. Yang ketiga, setiap hari Allah akan menghiaskan syurganya. Allah. Dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan melepaskan diri mereka daripada beban-beban kesusahan yang akan datang kepadaku. Siapakah yang menghiaskan Wan hari kata lambat dapat. Siapakah yang menghiaskan syurga? Allah yang menghiaskan syurga. Allah sendiri yang hiaskan syurga tau. Bukannya orang lain, bukannya makhluk lain, bukan malaikat. Allah yang hiaskan syurga. So just imagine Ramadan ni pintu-pintu syurga memang dibuka luas betul-betul. Pintu neraka tutup setutup-tutupnya. So Allah SWT bagi kita benefit, bagi kita ganjaran, bagi kita keistimewaan di bulan Ramadan ni. Sebab apa? Pintu syurga dibuka. Alangkah baiknya. Allahu Akbar. Jom kita betul-betul doa supaya Allah. Apa itu kita kena minta doa tu? Yang ketiga tadi tu, doa supaya Allah bagi syurga. Dan yang keempat, doa supaya Allah jauhkan daripada api neraka Jahannam. Okey. Yang keempat dikatakan semua, dengar perkataannya pada bulan ni, dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat. Syaitan-syaitan yang jahat. Okey. Lalu mereka tidak akan sampai kepada keburukan yang biasa mereka sampai pada bulan selain Ramadan. Okey, kat sini dia kata syaitan-syaitan yang jahat. Soalan, adakah syaitan yang baik? Soalan, adakah syaitan yang baik? Jawapannya, memang tak ada. So, which means semua syaitan dibelenggu dan diikat. Tapi ada banyak khilaf. Ada banyak rungkaian dia tu. Huraian daripada ulama-ulama, alim ulama ni banyak dia punya huraian. Contoh dia kata, memang betul physically syaitan memang diikat. Okey, diikat, so tak ada syaitan. Okey, yang kedua, bukan syaitan diikat yang nampak macam diikat tu, bukan. Dia boleh ikat melalui sifat kita, ketaatan kita, kita punya akhlak dalam Ramadan. Ibadat kita boleh mengikat syaitan. Ibadat kita, amalan kita yang ikhlas kerana Allah berpuasa ni boleh mengikat syaitan. Tu dia punya ni. Tapi kita pegang pada syaitan memang diikat. Pasal tu dah banyak kelebihan, banyak amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun orang tu sebelum ni, let's say tak pernah berpuasa. 365 hari, 335 hari tak puasa. Mai Ramadan, boleh pula puasa. Ada orang yang tak pernah pergi masjid. Mai Ramadan, first night tarawih pergi. First night je lah. Lepas tu, habis. Khalas. Dia panggil khalas. Sebab apa? Dulu waktu sekolah saya pernah baca. Kelebihan solat tarawih pada hari malam pertama. Pernah ingat tak dulu kan? Ada kalender siap. Semua dosa akan diampunkan. Allah sampai. Satu malam dia buat tarawih. Lepas tu, sadaqallahul azim. Memang tak buat tarawih dah. Jangan macam tu. So, bila bulan Ramadan ni, orang yang kurang buat amalan, dia memang jarang nampak kat masjid, tiba-tiba dia dekat masjid. Sebab apa? Dapat more free. Apa-apa je lah. Bini tu saya nak beritahu kat anda semua, sebenarnya Allah SWT pada bulan ni ikat syaitan-syaitan. So, banyaklah amalan-amalan yang dia boleh lakukan. Dah pukul 7.56. Biar betul. Tak logik lah buat setengah jam. Tak logik. Lepas ni kita buat tazkirah kita selama 3 jam lah minimum. Supaya banyak lagi benda yang boleh dicari. Okey, tak apa. Okey, yang kelima. Tadi kita buat recap. Kita akan buat ulangan. So, boleh 2 jam lagi. Okey, yang kelima apakah? Mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Orang yang berpuasa ni, malam terakhir ni akan diampunkan. Dengar, Rasulullah ditanya. Ada orang tanya kat Rasulullah, apakah malam itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan famous kan? Semua orang tahu. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Baginda menjawab, tidak.
namun seseorang pekerja akan diberi upahnya dengan sempurna setelah dia selesaikan kerjanya. Okey, apa maksudnya? Meaning to say, ada satu malam yang mana malam ni Allah SWT nak apa tau? Nak ampunkan dosa. Nak bagi gaji. Contoh macam kita dah kerja sebulan. Kita dah kerja sebulan, lepas tu hujung bulan kita tak ambil gaji. Majikan kata, okey, nak ambil gaji kan? Hanya kerja sebulan kan? Mai jumpa aku berikan cash money. Okay, kontraktor lah, kita dah buat dah pun rumah dah susah-susah, dah penat dah pun, dah sebulan penat. Adakah kita akan tinggal dan balik? Ataupun kita pergi ambil gaji? Apa jawapan dia? Tak best lah tak nampak jawapan ni. Jawapan dia, mesti kita ambil gaji, betul tak? So sama juga dengan keampunan pada malam terakhir. Apa maksud dia? Bukan Lailatul Qadar, tapi itu dipanggil sebagai apa? Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah adalah malam confirm. Malam confirm iaitu apa? Malam raya. Malam raya ramai orang buat apa? Main mercun, meriam bulu, bunga api, kacau dodoi ke apa ke. Sebab this year mungkin a bit longgar compared to last year. Last year memang PKP terus. Ingat tak last year kita buat apa? Semua tarawih kat rumah, kita memang tak keluar rumah, kita raya apa semua kat rumah. Tapi this year, insyaAllah ada sedikit kelonggaran, kita boleh pergi masjid, Alhamdulillah. Kita boleh buka puasa di hotel, di rumah, di masjid, setengah-setengah masjid dan juga di restoran kita boleh. Compare to dulu tak boleh langsung. So maksud dia, ada satu malam tu, sahabat-sahabat ingat Lailatul Qadar. Okay, Lailatul Qadar adalah malam yang terakhir, 10 malam terakhir, salah satu daripada 10 malam terakhir. Tapi yang ni saya cakap ni adalah Lailatul Jaizah yang confirm. Tak perlu nak cari. Lailatul Qadar kena cari. Lailatul Jaizah tak perlu cari. Memang Allah dah tetapkan malam raya. Malam raya, malam Idul Fitri tu, itulah malam yang Allah nak bagi keampunan. Tapi ramai kita terlepas pandang. So lepas ni, tahun ni jangan lupa untuk mendapatkan Lailatul Jaizah. Bila? Malam terakhir. Malam terakhir, yakni malam raya tu. Okey, jom kita recap sebelum pukul 8 dah pun. Saya tahu setengah orang dah nak masuk kerja dah pun, dah nak kerja sebab Ramadan kan, dia punya timing awal. Dulu masuk kerja pukul 8.30 sampai pukul 6 contohnya. Sekarang masuk pukul 8. Balik pukul 5.30. Sebab apa? Lunch tak ada. Saya tahu. Sebab staff saya pun memang ambil time macam tu juga. Okey. 5 perkara yang tak pernah ada pada umat dahulu. Apa dia? Yang pertama, bau mulut busuk orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah lebih daripada bau kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut pun akan beristighfar pada orang yang berpuasa selagi mana dia berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Yang ketiga, setiap hari Allah SWT akan hiaskan syurga menggunakan tangan Allah sendiri. Jangan huraikan tangan Allah. Allah ada berapa tangan? Macam mana nak buat banyak syurga? Tak payah fikir. Beyond dan apa yang perlu kita fikirkan. Dan yang keempat, pada bulan ini syaitan-syaitan dirantai, dibelenggu. Ada orang tanya kat saya hari tu, last week, waktu saya kat Penang. Dia kata, Datuk Sri, nak tanya sikit. Kita sekarang dia menguap kan? Kita menguap, kita tutup mulut sebab apa? Syaitan tak nak masuk mulut. So bulan Ramadan, kita menguap nak tutup mulut tak? Saya jadi jam. Saya macam, okey, soalan cantik, tapi jawapan saya ni tak tahu cantik tak cantik. So saya pun huraikan sikit apa maksud diikat. Sebenarnya bukanlah diikat yang diikat. Bukan sebenarnya. Ada kias-kias pandangan-pandangan. Sama juga macam kita nak masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah Tuhanku, aku akan pergi tandas ni. Aku minta jauhkan daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Adakah di bulan Ramadan kita tak perlu doa masuk tandas? Adakah kita tak perlu minta pada Allah untuk jauhkan syaitan jantan dan syaitan betina? Kita masih baca doa untuk masuk tandas. Which means, makna kata, doa tu walaupun syaitan diikat ataupun dibelenggu, masih kita kena baca doa, masih menguap tutup mulut. Bukannya Ramadan, tak ada syaitan. Sabar dulu. Okay, yang tu yang keempat. Yang kelima, mereka akan diberi satu malam, iaitu Lailatul Jaizah.
Okey. Mungkin lepas ni kalau ada lagi program di bulan Ramadan, saya tak tahu. Wan Faris boleh update nanti. Kalau ada program di bulan Ramadan lagi, kita akan kupas topik Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dengar. Kita boleh kupas beberapa jam pasal Lailatul Qadar. Ada setengah orang nak tunggu bila nak Lailatul Qadar ni, kita tunggu sujud pokok sujud. Pokok sujud barulah Lailatul Qadar. Bila nak pokok nak sujud? Ingat hang khasyaf kau boleh nampak. Sabar dulu. Okay. So with that, kita akan akhiri. Kepada anda semua, salam Ramadan. Teruskan perjuangan. Hari ni hari 10. Lagi 20 hari. Ingatlah Ramadan ni banyak sangat ganjaran. Kalau kita solat sunat dapat fardu. Solat fardu dapat 70 kali. So ni panggil kelebihan lah. Bila kita tahu kelebihan, kita akan mengejar-ngejar untuk melakukan sesuatu. Sebelum ni mungkin kita tak buat ba'diyah solat. Contoh Zuhur. Kita tak buat solat sunat sebelum Zuhur. Tak buat solat sunat selepas Zuhur. So now dah tahu dah pun. Kalau aku buat solat sunat, ganjaran dah sama dengan fardu. Nak buatlah. Kalau aku buat fardu, ganjaran dah 70 kali. Nak buatlah. Itu panggil kelebihan-kelebihan amal. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.